Bertemu kita sekali lagi dalam #Notapis Podcast Berita Harian bersama dengan saya Natasha Mustafa, dan hari ini dalam studio adalah Menteri Negara Pertahanan Merangkap Tenaga Manusia Encik Zaki Mohamad. Apa khabar Encik Zaki? Khabar baik Natasha. Dan selain itu kita juga ada Dr. Malik Hassan. Nama tu macam pernah dengar tapi di mana ya? Mungkin Dr. Malik boleh kongsi dan perkenalkan diri anda sendiri. Nama saya Dr. Malik Hassan. Saya pengasas Selera Rasa Nasi Lemak, Crave Nasi Lemak, dan juga saya buat travel agent juga M3 Oasis. Wow, ni kira macam bos besar lah. Tak kecil je. Kecil je. Kecil. Oh, okey. Jadi sampai kita makan nasi lemak. So Cik Zaki memang sukalah makan nasi lemak Crave. Original lah. Okey. So Dr. Malik ni dah berapa lama ni berkecimpung dan dalam bidang nasi lemak ni lah? Dari kalau ikut daripada nenek, daripada kampung lah. Tapi sekarang kalau betul-betul pegang tu kan 1998 kan. Okay, so dari 1998 tu kan sampai sekarang hari ni, berapa ramai staff di bawah anda sekarang? Alhamdulillah, kalau dah buka Crave sekarang agak nearly 500. Wow, 500 500. Ramai. Dalam 500 tu demografiknya selalu macam mana? Kita structurekan lah sebenarnya. Staff kat bawah, ada supervisor, ada area store manager, we have area manager. So that kind of structure lah we do it. Okay, so ada berbilangan pasal kita pekerja. Semua di Singapura. Tak semuanya. Ada yang daripada Malaysia. Kebanyakan daripada Malaysia dan Singaporean lah. I think some of the Malaysian workers also not bad lah. Ramai Gen Z. So ramai pekerja anda Gen Z ke ada mix of Mix. We have the oldest staff 86 years old. Wow. Dia kerja apa tu? Dia staff lah. Dia staff at one of the outlet. Wow. Dia kerja frontline. The frontline. Frontline. And then dia macam dia aktif lah. Cuma dia nak jaga cucu. So we have this format where we cakap some of the single mom, the nenek all hantar cucu kan pagi pergi sekolah 5 jam. So what they do, dia kerja kita 5 jam lah. Dia hantar cucu, they work with us 5 hours. After that, dia orang pergi ambil anak cucu dia orang. So that is the program dia always. Some yang petang, some yang pagi. So we get Singaporean like that also lah. Okay, so ada mix lah untuk Crave ni lah. Correct. Tapi dekat MOM punya macam mana? Dia punya kaki tangan semua ada mix age ke? Satu orang yang lanjut usia ke? Saya rasa I don't have your statistics with me sekarang, tapi saya rasa semua kebanyakan rakyat Singapura lah. Pasal ni yang ministry kan, kementerian, jadi kebanyakan semua kena security cleared. Pertama sekali lah. Yang kedua, saya rasa walaupun kita inginkan pekerja Singapura buat semua bidang dan semua role, tapi kita juga harus mengimbangi lah, seperti di situasi Crave misalnya. Pasal ada yang di antara kita inginkan bekerja pada sesuatu masa, certain point in time. Kita mahu juga flexibility, jadi kita juga mahulah memberi pekerja Singapura peluang untuk bekerja dan tidak di disadvantage lah. Jadi bagi saya amat penting di mana kita mengimbangi kedua-dua, dan kita hari ini mempunyai peraturan. Tapi pada masa sama kita akan memasukkan ataupun mempertengahkan satu perundangan yang baru. Perundangan apa tu? Dia dah keluarkan dulu sebelum saya nak kongsikan Dah masuk dah masuk terus. Dah tumpah. Cik Zaki dah tumpahkan susunya. Apa perundangan itu yang dikeluarkan? Jadi perundangan keadilan di tempat kerja. Workplace Fairness Legislation. Oleh kerana hari ini kita mempunyai TGFEP, Tripartite Guidelines untuk Fair Employment Practices, di mana menerusi peraturan ini kita menggunakan TAFEP lah untuk membuat enforcement bagi mereka yang tak mengikuti peraturan itu. Tapi masalah dengan peraturan ini hari ini adalah ia bukan undang-undang. Yang kedua, bila kita menguatkuasakan peraturan ini, ia boleh katakan blantu lah. Jadi dengan tindakan seperti pengekangan pas pekerjaan,
sebuah syarikat itu dapat mungkin mengakibatkan dia untuk tutup kedai misalnya. Close shop pasal memang susah bagi mereka untuk beroperasi tanpa pas pekerjaan. Jadi ini dikatakan blunt tool. Tapi pada masa sama bagi pihak pekerja pula, mereka merasa ini satu peraturan tapi tak begitu puas akan tindakan yang diberikan. Oleh kerana apabila kita mengekang pas pekerjaan bagi sebuah syarikat itu, pekerja mengatakan I didn't get anything, saya tak dapat apa-apa daripada tindakan ini. Jadi dengan undang-undang yang akan ditegakkan, kita akan dapat lebih mengatasi isu seperti ini dan memberi tindakan lebih wajar bagi syarikat. Dan pada masa sama kita dapat juga memberi sesuatu bagi pekerja, ketenangan, peace of mind kirakan. Jadi jika mereka menghadapi situasi ketidakadilan di tempat kerja. Okey, jadi bagi mereka yang tak tahu apa perundangan keadilan di tempat kerja ataupun Workplace Fairness Legislation atau WFL, sebenarnya disusulkan bagi memberi pekerja perlindungan tambahan daripada diskriminasi serta memastikan kesaksamaan di tempat kerja. Betul. Okey. Jadi ia sebenarnya dijangka diperkenalkan pada Julai 2024 tahun depan. Tahun depan, dan ia sebenarnya merangkumi 22 saranan yang didedahkan oleh jawatan kuasa tiga pihak bagi kesaksamaan tempat. Jadi bagi rumusan, kita mempunyai 5 ciri yang kita ingin lindungi, iaitu umur, kewarganegaraan, nationality, jantina, bangsa dan agama, dan juga situasi kesihatan ataupun kesihatan mental juga. Betul. Jadi bagi kami ini adalah ciri-ciri yang 5 yang terpenting sekali, oleh kerana ia merangkumi 95% daripada kes-kes yang kita adakan, atau 95% daripada kes-kes yang ditangani oleh TAFEP hari ini. Jadi dengan ciri-ciri dan dengan 5 ciri-ciri ini memang kita harapkan kita merangkumi hampir semua kes-kes tersebut. So memandangkan Cik Zaki dah kongsi apa tu WFL, saya nak bagi contoh lah. Contoh ni hypothetical tapi mungkin adalah sebahagian contoh daripada 95% diskriminasi. Contohnya daripada pekerja di BH bukan? Tak. Kita semua orang-orang, alhamdulillah orang-orangnya semua baik. Okay. Saya bagi contoh Contohnya adalah Cik Samad ni, saya. Bukan nama sebenar. Nanti saya pula kena. Kita ada staff yang nama Cik Samad tapi bukan yang itu Okay, so Cik Samad ni dia 55 tahun. Dia dah dah lama bekerja dekat syarikatnya. Tapi pada satu hari tu dia dipanggil orang tua dalam satu mesyuarat bersama kaki tangan yang lain. Okay. Dan bila dia fikir tu dia macam diorang panggil saya orang tua dengan pengalaman yang luas. Dia macam at first dia rasa patutlah mereka perhatikan apa sumbangannya dan dedikasinya sehingga kini. Tapi dia jadi bahan ketawa pula. Okay. Dan bosnya pula sentiasa memberi tumpuan kepada anak muda saja yang baru berkecimpung dalam syarikat itu. Okay. And then semua sumber bantuan diberikan kepada anak-anak muda lah yang baru join. Pasal bos kata anak muda ni lah masa depan syarikat kita. Orang tua macam not so much. Okay. So then Cik Samad pula dia rasa masih rasa banyak yang dia boleh sumbangkan kepada syarikat. Tapi sekarang dia nak buat apa Dia ada banyak pengetahuan, banyak pengalaman pun dia rasa macam tak guna pasal orang fikir dia just tua. Okay. Then kesian kan Cik Samad ni. So bila dia nak fikir pasal promotion pun dia macam give up je lah. Saya tak akan dapat promotion ni pasal tak ada tumpuan or there's nothing lah yang bos-bos dia tengok lah bila dia buat kerja ke apa. So kalau macam ni kan, macam mana Cik Zaki? Saya katakan ada 5 ciri. 5 ciri. Pertama, usia, kewarganegaraan, jantina, agama dan bangsa, dan juga isu kesihatan dan juga mental. Jadi pertama dah kena lah ciri pertama. Jadi bagi seorang pekerja itu memang penting di mana kita cuba melihat lah adakah ini satu situasi di mana ini satu suasana di syarikat itu ataupun satu policy. Ada kalanya jika juga melihat bahawa syarikat tu mungkin mempunyai polisi yang baik
Tetapi kita mempunyai satu dua bos yang mungkin tak begitu mengikuti peraturan ataupun tak mempunyai prinsip yang baik. Jadi oleh itu kita harus juga mengikut beratkan akan tindakan yang perlu dilakukan. Jadi saya katakan first port of call harusnya jika boleh pergi ke HR supaya kita cuba berunding dengan majikan atau HR, dan mungkin bosnya tak begitu memahami akan situasi dia. Yang kedua mungkin is just macam situasi di mana your fellow colleagues tak begitu sensitif akan mengambil ringan. Okay. Ada di antara mereka mungkin mengambil ringan akan perkataan mereka, di mana mereka tak rasa lah ia sensitif kepada pekerjaan lain. Tapi saya rasa kalau isu pertama kita boleh handle dengan HR jika boleh kerana ada majikan juga mempunyai prinsip baik, tapi mungkin pekerja mereka tak begitu mematuhi peraturan syarikat. Tapi situasi kedua yang lebih serius, di mana syarikat itu mempunyai pendapat ataupun prinsip yang tak begitu baik. Ada yang mengatakan mungkin mempunyai prinsip di mana time to retrench. Jadi mereka nak memberi retrenchment kepada pekerja yang lebih berusia, oleh kerana mungkin mempunyai persepsi di mana pekerja berusia tak begitu produktif dan sebagainya, dan mereka mahu pekerja yang lebih muda. Dan situasi itu pertama sekali jika boleh berbincang dengan HR. Kalau tak boleh, kalau mungkin rasa macam ini satu inisiatif majikan misalnya, mereka juga boleh wujudkan kepada NTUC atau Kesatuan Sekerja, ataupun datang kepada TAFEP atau MOM, di mana kita akan cuba berbincang dengan majikan itu untuk memahami adakah ini satu policy, dan kita juga mungkin menyiasat akan keadaan. Jadi di sini hari ini kita dah boleh menggunakan TGFEP untuk melakukan penyiasatan. Jadi setiap tahun MOM dan TAFEP kita menyiasat lebih daripada 300 kes setiap tahun. Di sini kita memberi ketenangan kepada pekerja lah, di mana jika kita mendapatkan complaints ataupun tindakan diperlukan, kita akan menyiasat. Jadi dari kes kedua, hari ini kita menggunakan TGFEP, dan apabila ketenangan akan dapat diketengahkan, kita akan menggunakan undang-undang yang baru. Habis kalau selalunya kes-kes yang dihantar kepada MOM ni semua, selalunya bagaimana siasatnya dilakukan? Adakah ia macam it's easy kan macam tu cakap pergilah HR, then HR boleh tolong settlekan ataupun tolong mengatasi situasi itu. Tapi bagaimana pula kalau selepas mereka pergi HR, what happens to them selepas itu? Jadi apa yang penting adalah ini, melalui undang-undang yang baru, kita juga ada mempunyai undang-undang yang melindungi pekerja jika ada tidak balas yang dilakukan oleh majikan, ataupun whistleblower policy kita mempunyai, dan kita juga melindungi mereka lah jika majikan mengambil tindakan membuat harassment ataupun mengurangkan gaji mereka ataupun mengurangkan benefits mereka daripada pekerjaan mereka. Jadi di sini kita juga akan meneliti lah akan keadaan. Tapi apa yang penting adalah kita cuba juga membuat mediation, di mana di antara pekerja dengan majikan kita mahu mereka berunding dulu. Apa yang penting adalah kepercayaan di antara majikan dengan pekerja. Dan saya rasa di Singapura hampir semua kes kita yang dilakukan disettle oleh mediation, oleh perundingan. Oleh kerana saya rasa ni satu yang penting, di mana di antara majikan dengan pekerja, kebanyakan kes memang dari segi polisi majikan tidak menganiayai pekerja lah. Tapi ada juga kita mempunyai bos setan ataupun not just kidding. Bos setan aduh. Atau bos yang tidak yang tidak adil. Di mana kita juga mahu buat differentiation di antara kes-kes lah, di mana adakah ini polisi syarikat ataupun ini adalah satu one off atau exception dalam syarikat itu. Ada juga yang penting adalah selepas ini jika tak boleh settle dari segi mediation, itulah di mana kita memasuki tribunal hari ini melalui TGFEP, dan pada masa yang datang kita akan menggunakan tribunal melalui undang-undang. Hari ini kita mempunyai suasana pekerjaan yang berharmoni di antara pekerja dengan majikan,
Dan pada yang sama kita mempunyai relationship capatan yang baik di antara majikan, kesatuan pekerja dan juga pemerintah, di mana kita mempunyai kepercayaan supaya kita dapat menjalankan polisi dengan harmoni dan situasi pekerjaan yang baik. Dan di sini kita dapat teruslah mengukuhkan ekonomi kita dan bertumbuh. Tapi apabila kita mempunyai situasi di mana kita mempunyai banyak konflik, banyak kes-kes yang pergi ke mahkamah dan sebagainya, memang sukar untuk majikan untuk memberi kepercayaan kepada pekerja. Mereka takutlah setiap pekerja masuk, oh ni mungkin saya pergi ke mahkamah, ada isu susah. Dan lepas tu kita melihat syarikat pun akan bertukaran lah. Dia akan mengubah complexion daripada kontrak permanent kepada kontrak sambilan. Dan ini tak baik untuk pekerja kita jika majikan tak mempunyai kepercayaan dan mengubah bagaimana kita memberi kontrak kepada pekerja. Oleh kerana mereka takut mereka diharung ke mahkamah. So dekat Crave pula ada tak macam isu diskriminasi yang pernah terjadi tak? Ni rahsia dia rumah tangga. Sikit je. Dari segi mungkin diskriminasi, contoh macam jantina ataupun usia, ada tak yang pernah terjadi lah? Because tadi you mention the oldest staff is berapa? 86. Ada tak macam isu macam orang kata, alamak, pakcik ke makcik? Makcik ni slow sangat lah. The problem is not my staff tau. The problem is the customers. Pelanggan. Which you just sebut ni sebenarnya for me dia punya diskriminasi ni is more on the pelanggan to my customer. Then my customer, bila my staff ni kena attack kan. Dia orang feel very down. Yelah. So that's the time when they call our supervisor, then we have to activate our HR to go down to the outlet. Turun outlet, kena berbual, kena macam consultant gitu. Jadi kalau keadaan macam tu, macam mana? How do you handle it? Because I mean the fact that is dia bukan dia nak slow kan. Dia just because she's a bit older, so mungkin dia bergerak dan buat kerja lagi. Kita always believe in this. Crave believe in this. I always post kan, Crave family. So siapa-siapa yang kerja dengan kita, we will treat them as a family. Betul. So kalau macam mana pun diorang kena attack ke, diorang kena macam kena abuse from other customers ke apa, we will treat them no matter how. Kita tak akan marah diorang. Kita akan tolong diorang and sit down with them, and so they know that okay, I got some backup belakang. So this is our baguslah sokongan dia. Ini satu keseimbangan yang kita perlukan, oleh kerana kita mahu majikan-majikan kita semua jadi inklusif. Kita mahu mereka mengambil pekerja yang lebih berusia. Kita mahu mereka mengambil pekerja yang kurang berupaya. Kita mahu mereka mengambil mereka yang ingin pekerjaan yang fleksibel, kerana ada yang juga wanita yang sedang perlu menjaga anak-anak di rumah dan sebagainya. Jadi kita mahu situasi yang lebih fleksibel, tapi kita juga memerlukan pelanggan yang berkesefahaman. Mereka boleh understanding, di mana bukan semua pekerja yang boleh work 100% at full max. Tapi apa yang penting adalah kita semua memberi sokongan lah sebagai pelanggan, sebagai masyarakat kepada syarikat-syarikat tersebut. Macam sebegini. Kalau tak, susah bagi mereka. Let me add. I ada few staff also yang slow tau. Okay. Dia macam what you call it dia when he wants to walk, dia kalau macam let's say nak pergi tempat depan, dia ikut steps tau. Dia go stand 1 2 turn left, 1 2 3 4 turn left, 2 steps. Apa ni? OCD. Not OCD. ADHD. Yes. Autism. Yes, autism. We have that. So when customer call him, dia buat 1 2 step, turn left, step. Dia baru boleh buat satu ni, dia buat tau. So itu pun customer complain to us. Why is your staff is like this? So slow, this kind of thing. So kita macam, kita nak kan, kita cakap because dia autism ke apa, kita tak cakap itu. Oh sorry ma'am, we are for this one, we will try our best to do our. Kita tak bilang yang pasal kalau if for us, kalau kita bilang customer that he got autism, it will macam jatuhkan maruah our staff. So kita tak akan bilang. Kita cuma cakap sorry, it's our fault, so we will talk to our staff, something like that. Jika saya boleh sarankan, mungkin kita mempunyai satu sign lah.
I'm an inclusive employer. Saya seorang majikan yang inklusif. Mungkin jadi orang boleh memahami anda mempunyai pekerja yang adalah stiker ke apa ke. Ada saya pernah melihat lah. Ada yang macam kafe dan sebagainya, mereka letakkan macam little signboard inclusive employer. I think I would do. Saranan. Bagus. Tapi ramai ke like We have kaki tangan less yang than 10 lah, less than 10 gitu lah. Oh, tapi dia orang semua frontline staff lah. Dia kadang goreng ayam. Depend on dia punya movement macam mana, ability macam mana. Oh, okay. Jadi kirakan with dengan WFL ini kan, dia membantu Dr. Malik lah. Yes. To macam memperkasakan your staff in that sense, dan also you as an employer. Jadi you have this, memang you already implemented. I sebenarnya sokong this one when I nampak the first time. Sokong betul. Pasal the reason I do business ni, sebab when I was doing part-time poly, I kerja full-time dengan one of the property management lah. So I baru kahwin tau. I baru kahwin, I nak pergi honeymoon, they call us. So all of us like 40 people inside the room. Tiba-tiba they cakap, 2 of you have to stay back, kena retrench. Just like that. So then one of them is a 40 plus years old man lah, pun kena retrench. Dia nangis one corner tau. Dia macam, what am I supposed to do? Gini, I got kids lah gini. So then that part tu I tengok I think I want to do my own business. I don't want to work for people already. So that's why I don't bring the discrimination to the staff, because I pernah kena. Right. So when I saw this from the WFL thing kan, I baca semua, this is very good . So the majikan tak akan buat tu, because you cannot be kena to my staff, you kena to my kids. My kids bekerja kat luar kan. So hopefully dia kerja dengan I lah. Tapi kalau dia kerja hopefully lah. Pasal then kalau dia with other companies kalau kena buat gini kan, so at least they know there is something that Jadi WFL ni kita mengambil daripada proses lah, daripada hiring sampai ke retrenchment. Jadi kita melihat end to end lah akan keadaan pekerja lah di majikan. Tapi oleh kerana ini satu undang-undang bagi majikan dan pekerja, ia mengecualikan pelanggan. Jadi kita juga memerlukan pelanggan, masyarakat dan sebagainya untuk memberi pemahaman di mana syarikat kita juga ingin menjadi inklusif, dan pemerintah ingin menyokong syarikat kita supaya menjadi lebih inklusif, supaya kita dapat membina lah masyarakat yang baik. Jadi untuk CRIF ni mereka inklusif dan diorang memahami lah bahawa WFL ni adalah sesuatu yang baik. Tapi untuk Cik Zaki mungkin boleh kongsi lah, ada tak mungkin syarikat yang kecil ataupun yang besar lah rasa WFL ni adalah sesuatu yang memberi mereka like change ataupun isu lah dalam perniagaan. Syarikat-syarikat antarabangsa mereka dah biasa lah, kerana di negara-negara yang lebih advance, kita katakan mereka mempunyai undang-undang yang sebegini ataupun lebih ketat daripada ini. Tapi di Singapura kita cuba mengimbangi yang antara kedua-dua, dan apa yang mereka suka adalah kita menggunakan pendekatan yang menggunakan mediation sebagai satu step pertama, dan jika mediation tak jalan, kita pergi mahkamah. Jadi di mana ni berlainan dengan negara-negara yang lebih kita katakan negara barat lah, di mana mereka menggunakan tindakan mahkamah as a first step. Dan oleh itu ia menghilangkan sebagai katakan kepercayaan di antara pekerja dengan majikan. Ada kekhawatiran daripada syarikat-syarikat kecil, kerana ramai antara mereka tidak mempunyai HR atau HR department. Jadi mereka tak mempunyai department yang boleh menguatkuasakan peraturan seperti ini ataupun undang-undang seperti ini, dan mungkin mereka memerlukan masa. Oleh itu sebab tu buat masa sekarang, jadi kita mengecualikan syarikat yang mempunyai 25 pekerja yang ke bawah. Oleh kerana kita mahu memberi mereka masa untuk menyesuaikan diri, dan dalam 5 tahun kita akan melihat bagaimana kita dapat memasuki ataupun melibatkan lebih daripada mereka dalam undang-undang ini. Tapi pada masa sama, oleh kerana kita mahu menjalankan undang-undang ini dengan cepat dan execute dengan efektif, jadi hari ini dengan
kita merangkumi syarikat yang lebih daripada 25 pekerja. Kita akan merangkumi 75% daripada pekerja di Singapura, dan dalam 5 tahun yang akan datang kita akan lihat lagi bagaimana kita dapat melibatkan lebih banyak syarikat. Jadi kita mahu memberi prioriti lah, keutamaan untuk melaksanakan undang-undang ini. Tapi kan ini adalah satu perundangan yang baru kan. Betul. Tapi apa yang saya macam khawatir sikit, bukan khawatir lah, but like confused adalah sebelum ni sebenarnya ada banyak akta-akta yang lain kan yang sudah kita diterapkan. Peraturan TGFEP. Jadi TGFEP masih merangkumi yang 25% yang tidak dirangkumi oleh undang-undang hari ini. Dengan TGFEP dengan WFL, kedua-dua undang-undang peraturan bersama, ia merangkumi semualah dari keadaan yang boleh semua keadaan diskriminasi yang boleh dilakukan. Cuma undang-undangnya mempunyai lebih tindakan yang lebih ketat, tindakan yang lebih wajar bagi pekerja dan juga majikan. Okay, so diskriminasi ni hanya menjejaskan sekitar 5% orang di Singapura, betul? It's not a big number lah kan, diskriminasi number of case tak ramai. Case yang diterima oleh MOM dan juga TAFEB hanya 300 lebih setiap tahun. Kan, jadi mungkin lama, tapi saya juga rasa mungkin ada yang tidak membuat laporan, ada yang juga mempunyai persepsi tapi mungkin tak ada bukti. Jadi dari segi diskriminasi kita mahu juga memberi signal lah kepada majikan dan juga pekerja, di mana pemerintah mempunyai fokus, kita mahu tindakan bagi keadilan di tempat kerja, dan kita serius lah dengan undang-undang ini. Okey. Jadi sekarang dah ada perundangan ini yang akan disusulkan lah kan. Jadi apa antara masalah yang Cik Zaki rasa lah akan terjadi sekiranya diskriminasi ini tidak diatasi? Bagi saya ini satu bagi saya memang penting, di mana kita mahu bukan saja majikan tetapi suasana ekonomi kita, suasana pekerjaan kita yang saksama. Kita mahu juga membawa investment ke Singapura. Kita mahu majikan semua berkembang, dan tanpa satu undang-undang yang jelas akan apakah definisi diskriminasi, apakah tindakan yang boleh dilakukan, apakah tindakan yang boleh diraihkan oleh pekerja jika beliau didiskriminasi di tempat kerja. Saya rasa ini semua penting oleh kerana kita satu negara yang sudah lebih maju hari ini, dan kita mahu lebih maju ke hadapan, dan kita perlu suasana yang baik dan inklusif. Untuk di Crave pula, ada tak macam ruang lah bagi kaki tangan untuk ke HR dan mungkin minta bantuan sekiranya ada apa-apa yang mereka rasakan di pekerja? Memang ada. Pasal kita practice this. Kalau apa-apa masalah, jangan keep. Pasal always talk to your superior first, then the superior will call HR to come down turun bawah. They will not go to office, tak payah go office. Kita will ask the HR. So proses dia agak cepat lah selalunya. Like, because if you ask, kalau you suruh staff pergi office, dia mesti fikir, alamak. Example Pak Tampines Hub, dia nak pergi bawa Bukit Merah punya, saya pergi lambat sana. Kan. Now a few Crave dah 24 jam. One of this Causeway Point, your area. So lepas ni boleh beli So Adam Road. Yes. I think a lot of ministers like Adam Road lah. Pasal even the Sultan Brunei pun Adam Road. Wow, kalau Sultan Brunei pergi, seharusnya kita pun pergilah. Tapi yang lain dah Tuan tak queue, kita kena queue. Nanti call je lah. Hari ni saya datang. Aku kena queue. Next time you call ya. Okay. Ada diskriminasi, kita semua kena queue. Okay, so bagaimana mereka So diorang kan tell us apa masalah diorang. So kita akan solve dia punya masalah on the spot lah. Kadang-kadang tak example kadang-kadang mostly dengan customers lah. Kalau customer kalau kasih dengan orang something happen, kalau dengan staff tu normal. Kalau macam ada masalah dengan antar sendiri kan, tu normal. Tapi yang selalu yang panggil HR turun is all about customer dah. Dia orang dah macam say bad things dengan orang lah. So dia orang rasa lah. And dia orang punya cara attack is not through
some of them could be slow, could be because of their punya health, some of the age, and could be somebody because of race also. So it's affecting them, tahu. So some of them are Malaysian kan. So then they will say, "Hey, you from Malaysia, you walk so slow," something like that. Example. So they feel though. Say, I mean I don't want to work here anymore. So they feel that way. Besar they kena attack like that. So then the supervisor will be there, and the supervisor cakap, "Okay, no worry, we will talk to your supervisor." Then OHR turun. Oh, okay. Jadi adalah cara-caranya Steps, untuk SOP SOP-nya lah. Mungkin boleh kongsilah sedikit bagi syarikat-syarikat yang belum pernah ada this SOP kan. Maybe you can share lah macam mana mereka boleh adakan SOP ini ataupun permudahkanlah proses inilah antara majikan dan juga kaki tangan. When I heard, because I pun ada mentor few small business kan. Some of them diorang tak ada HR. So I advise them to have third party HR. Sebab kadang, because when you tak ada HR, you don't know the rules tau. You don't know anything. So example, you got a shop, one shop, hawker center ke, or you have a pastry shop kan. You have staff, and the staff work with you, but you don't know what is dia punya feelings ke apa kan. So what you kena pay lambat ke, or you got the fellow work overtime but you never pay because you don't know. So kalau you ada third party HR, you just pay them per monthly, then they can help you on this. You can get advice from them. It will be nicer, you know. Bagi mereka nak free advice, mereka boleh ke site MOM ataupun TAFEP. Kita mempunyai semua peraturan free dan lagi juga kan? materials, collaterals yang boleh digunakan. Yang kedua, kita juga mempunyai kesana sekerja seperti NTUC dan juga memberi nasihat juga kepada syarikat-syarikat. Bagi pekerja juga, jika mereka ingin, mereka takut mendekati HR mereka boleh ke satu NTUC juga kalau mereka mahu, ataupun ke MOM atau TAFEP. Kita akan cuba membantulah jika mereka ada ada bukan saja case tapi ada suspicion dan sebagainya. Jadi kita boleh tolong menyiasat atau memberi nasihat. Jadi kita sentiasa terbuka dan bagi saya amat penting di mana kita mempunyai kepercayaan lah di antara bukan saja majikan dengan pekerja tapi juga dengan undang-undang dan peraturan yang ada kan. Mungkin Cik Zaki boleh kongsilah bagaimana kan WFL ni akan mungkin ia menjejaskan ramai orang ataupun melibatkan ramai orang lah. Tapi khususnya kepada masyarakat Melayu kita, bagaimana ia mungkin membantu ataupun memberi mereka ketenangan lah bila dalam pekerjaan ataupun sebagai majikan lah. Bagi saya pertama sekali dari segi definasi apa yang dikatakan diskriminasi. Saya rasa itu amat penting di mana kita mahu memberi kita perlu penjelasan, kita perlu kepercayaan di mana tindakan akan dilakukan pertama sekali. Jadi di segi undang-undang 5 ciri ini akan diambil tindakan jika di breach lah. Yang kedua, apa yang juga penting adalah prosesnya, di mana kita juga mempunyai set proses dan kita juga dapat hari ini memberi anda penjelasan apakah tindakan yang akan diambil dan apakah manfaat yang anda boleh dapati daripada undang-undang ini. Misalnya bagi pekerja, di mana jika mereka dipecat dengan cara tidak adil, mereka boleh mentuntut daripada majikan melalui tadam ataupun melalui undang-undang mahkamah melalui undang-undang. Yang kedua, juga kita mahu dengan undang-undang ini kita juga memperketatkan lagi whistleblower policy, di mana kita bagi seseorang itu yang memberi laporan kepada MOM ataupun kepada ke TAFEP, kita melindungi mereka daripada majikan yang tidak adil. Kita akan melindungi mereka daripada harassment dan sebagainya. Jadi ini semua saya katakan protection yang diberikan lah kepada pekerja kita. Contohnya kalau mereka masih rasa tidak yakin lah untuk pergi ke HR, dan kebanyakan kes lah macam Encik Zaki kongsikan tadi, ramai just kadang-kadang diorang just simpan diri. Betul. Dan tak keluarkan perasaan tu. Dan akhirnya bila diorang dah tak boleh tahan sangat, dia just quit. Itu tak okey. Itu saya rasa
tak menolong yang pekerjaan lain lah, oleh kerana mereka semua berdiam diri dan suasana yang seperti itu, persekitaran yang seperti itu terus berlaku kepada pekerjaan lain. Jadi apa yang penting adalah kita mempunyai confidence. Tapi apa yang penting dengan setiap undang-undang, bukan saja undang-undang WFL, tapi setiap undang-undang adalah kita perlu mengumpul bukti lah jika boleh. Jadi dengan bukti lebih senang untuk tindakan diambil dan juga senang untuk dipertengahkan di mahkamah. Oleh kerana di mahkamah anda pun perlukan bukti lah kan. Tak boleh jadi segi persepsi saya dibuang kerja oleh kerana saya berusia tapi mungkin ini performance tak begitu baik. Jadi saya rasa mungkin kita perlu mengimbangi keadaan, tapi apa yang penting adalah kita mempunyai redress di mana kita lebih jelas akan apa tindakan yang boleh dilakukan dan apakah manfaat bagi pekerja. Tapi kalau in the case yang mereka end up quitting kan, dan seterusnya, of course bila dah tinggalkan pekerjaan tu harus cari pekerjaan yang baru kan. Diorang masih boleh buat laporan. Okay. Jadi pada hari ini, jika anda dipecat secara tidak adil, anda mempunyai 1 bulan untuk membuat laporan kepada Tafiq atau Tadam, di mana kita memberi masa lah bagi seseorang itu untuk membuat laporan. Oleh kerana mungkin ada situasi ataupun yang tak begitu baik untuk mereka mahu membuat laporan selepas mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Yang kedua, bagi diskriminasi yang lain, anda boleh buat laporan apabila semasa bekerja ataupun selepas, kerana kita akan mengambil laporan itu tidak kira time bar lah. Ini oleh kerana undang-undang ditentukan sebegitulah. Tapi bagi undang-undang yang baru, kita belum tentukan lagi adakah kita mempunyai time bar bagi setiap situasi, tapi kita akan memberi lebih penjelasan lah apabila masa terdekat. And then lagi satu soalan dari keadaan tu kan, bila mereka selalunya bila nak cari pekerjaan tu kenalah tunjuk resume kan kepada majikan yang baru kan. Kadang-kadang diorang akan tanyalah, kenapa awak dipecat ataupun kenapa awak tinggalkan syarikat ni. Bagaimana mereka dapat mungkin luahkanlah kepada majikan yang baru ataupun potential majikan lah dengan yang cara yang selamat. Because kadang-kadang if you say that, kadang-kadang majikan macam ini mesti ada problem, you know, that kind of situation. Jadi kita kena melihat keadaan lah. Pertama sekali saya rasa jika boleh kita harus be upfront dengan majikan, oleh kerana pada satu masa mereka akan mengetahui. Mereka kata kenapa anda tak beritahu kita lah semasa anda masuk pekerjaan. Jadi dengan majikan yang kata inclusive understanding, mereka boleh memahami akan situasi. Ada kalanya kita katakan kita recharge, orang faham memang keadaan sebegitu. Ada kalanya kita juga mempunyai situasi yang tak begitu baik, tapi saya rasa kita cubalah seberapa boleh berterus terang dengan majikan jika boleh. Tapi ada kalanya jika kita juga mempunyai, memang oleh kerana mungkin ada siasatan yang sedang berlaku, kita mungkin boleh mengatakan siasatan sedang berlangsung, jadi kita tak boleh memberitahu butiran yang sangat detail lah. Jadi saya rasa ini terletak kepada keadaan. Tapi apa yang penting adalah kita jika kita rasa ada satu majikan yang tidak adil, kita buat laporan supaya kita sebagai satu sistem, bukan saja anda sebagai satu pekerja, tapi juga untuk pemerintah dan sistem ini membawa majikan itu to task. Jadi kita bagi tindakan kepada majikan itu. Jadi pekerja harus yakin Jadi pemerintah seperti MOM kita telah berbincang dan memberi keterangan kepada dewan-dewan dagangan, syarikat-syarikat, majikan-majikan, supaya mereka memahami, mereka membuat preparation, dan mereka membuat penyesuaian pada masa ini. Oleh kerana dia punya ciri-ciri semua dah diberitahu, dia punya tindakan diberitahu, cuma kita semua menentukan masa untuk kita pergi ke parlimen dan melakarkan ataupun memasukkan undang-undang ni. Okey, dengan itu mungkin kita boleh rumuskan podcast ini. Kata-kata terakhir daripada Encik Zaki dululah. Bagi saya rasa ini satu undang-undang di mana kita mahu suasana pekerjaan yang lebih inklusif di Singapura, lebih saksama, lebih adil, dan untuk kita memberi majikan lebih penjelasan akan bagaimana kita mengambil tindakan akan diskriminasi, definisi diskriminasi dan sebagainya. Dan pada masa sama kita mahu juga pekerja mempunyai keyakinan di mana undang-undang melindungi mereka
atas ciri-ciri diskriminasi dan juga tindakan yang boleh diambil oleh pekerja dan juga undang-undang. Tapi apa yang penting adalah kita mahu teruskan persekitaran harmoni pekerjaan hari ini, dan melalui ini kita berharaplah akan terus mempunyai kepercayaan di antara pekerja dan juga majikan dan juga suasana yang inklusif di Singapura. Okey, untuk Dr. Malik pula, bagi kata-kata bagi perniagaan ataupun syarikat lah yang mungkin macam halamak WFL ni pening kepala apa kata-kata for me I think WFL ni doesn't start from below. It start from the boss itself. So if the boss kalau he bring the message to yang ke orang bawah-bawah, so WFL is safe for them. So diorang tak akan fikir there won't be any issues with MOM ke mana-mana ke. So you start from the top. So if the boss macam he himself is the person who discriminate people, then habis. So the company will end. Yeah. Okay. Ini leadership lah. Yeah. Jadi Dr. Malik punya leadership memang baik punya leadership lah ni. Okey, maknanya kita faham bahawa WFL ni adalah sesuatu yang akan melindungi pekerja-pekerja di luar sana dan juga ia membantulah majikan untuk memahami bagaimana mereka harus mengatasi isu-isu yang ada lah on the ground kan. Walaupun ia sesuatu yang akan hanya dikeluarkan tahun depan nanti, pengubalan undang-undang ini merupakan langkah ke hadapan yang penting bagi Singapura untuk membina tempat kerja harmoni, memperkukuh perlindungan di tempat kerja dan memastikan perniagaan terus mekar. Betul. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Zaki dan juga Dr. Malik kerana bersama saya di studio hari ini. Thank you. Terima kasih. Okey, jumpa lagi di dalam podcast seterusnya.